Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, alhamdulillah kita bersyukur dapat bertemu lagi pada pagi ini. Kalau kat tempat saya ni hujan ya tuan-tuan. Hujan renyah-renyah ini sedap juga tuan-tuan kalau tidur ni kan. Tapi tak apa, kita bersemangat terus insya-Allah untuk sama-sama kita dalam usaha kita memahami Al-Quran. Okey, minggu lepas kita dah bahaskan tentang fa'il. Fa'il. Muka surat berapa tu fa'il? Muka surat 135 135. Okey. Masih ingat lagi tak fa'il? InsyaAllah Pak ingat. InsyaAllah. Okey. Kita ada dua. Satu jumlah ismiyah. Yang mana jumlah ismiyah tersebut? Kalau kita tulis mula jumlah satu ismiyah. Apa itu ismiyah? Pola alif yang Isim. ataupun gandingan Mubtada, khabar. khabar. Ada khabar. Okey. Kita kongsikan. Kemudian pola ayat yang kedua apa dia? Fi'liyah. Fa'il. Betul tak? Fa'il. Ini fi'il. Ini fa'il. Fa'il apa maksudnya? Pelaku. InsyaAllah sekali lagi kita akan masuk perbincangan maf'ul. Maf'ul bihi ya. Fa'il maf'ul. Maf'ul bihi. Kadang-kadang ada baca maf'ul bihi, ada baca maf'ulun bih, ada baca maf'ul bih. Mana satu? Tak ada masalah ya. Okey. Maf'ulun bih. Baik, tapi yang ni saya tengok saya tambahkan dia dengan titik-titik terputus-putus ni ataupun garisan terputus-putus ni nak bagi tahu kadang-kadang yang ayat perlukan kepada maf'ulun bih, kadang-kadang tak perlukan kepada maf'ulun bih. Okey. Tapi kita nak fokus pada mana? Fa'il dulu. Bila ayat tu ada fa'il, dia mesti ada fa'il, wajib. Bila ada perbuatan, kata kerja, dia mesti ada pelaku dia. Dia mesti ada pelaku dia. Cuma pelaku tu boleh sama ada kita sebut secara jelas, zahirkan dia, ataupun kita tak sebut dia tetapi dia dah ada dalam perkataan fi'il itu sendiri. Yang mana kita namakan dia sebagai DYT. Jadi untuk dapatkan fa'il ada dua cara. Dapatkan fa'il dalam sesuatu ayat. Ayat fi'liyah. Nak dapatkan fa'il tu dia ada dalam ayat fi'liyah, jumlah fi'liyah. Nak dapatkan dia ni ada dua cara. Apa tak jumpa dia? Isim marfu. Isim marfu. Bila datang dalam bentuk isim marfu ni, ketika mana fi'il itu melibatkan dhamir huwa ataupun dhamir Ya. Ketika mana fi'il itu melibatkan dhamir huwa ataupun dhamir hiya sahaja. Okey? Yang mana huwa ataupun hiya ni makna dia apa dalam bahasa Melayu? Dia seorang lelaki. Dia seorang lelaki ataupun dia untuk seorang Seorang perempuan. lelaki. Okey.
Okay, harap siapa yang tak dapat hadir pada minggu lepas kena tengok jugalah rakaman ya, rakaman yang minggu lepas punya. Okey. Kemudian dapatkan fa'il dengan cara yang kedua apa dia? YT. DYT. Dhamir yang tersembunyi. Dalam bahasa Arab apa dia sebut dhamir yang tersembunyi itu? Mustatir. Bahasa Arab sebut, kalau tuan-tuan nak tulis, ambillah nota ni ya. Dhamir mustatir. 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 Tuan-tuan biasa sebut kan nama Allah Ya Sattar, Ya Sattar kan. Wahai Tuhan yang maha menyembunyikan keaiban. Ya Sattar. Mustatir. Dhamir yang tersembunyi. Kita sebut dalam kaedah pusat DYT. Okey, jom kita bagi contoh untuk ulang kaji sikit. Kalau fa'il itu dalam bentuk isim yang marfu', dia akan nampak lepas perkataan fi'il ada isim yang berbaris dhammah. Contohnya Zahab. Zahaba telah pergi. Zahaba Zaidun ila masjid. Zahaba Zaidun. Masjid. Zahaba apa makna dia? Pergi. Zahaba Telah pergi dia. telah pergi. Zahaba makna telah pergi. Telah pergi ya. Zahaba Zaidun ila Masjid. Ketika ini mana dia punya fa'il? Zaidun. Datang dalam bentuk isim yang marfu'. Zaidun. Isim pertama dan bentuknya baris Dhammah. maka inilah fa'il dia, pelaku kepada perbuatan. Pelaku kepada perbuatan. Apa perbuatan dia? Telah pergi. Telah pergi. Pelaku yang pergi itu siapa? Zaidun. Macam mana kita tahu kata Zaid yang sebagai pelaku? Sebab Dhammah. Ada dhammah. sebab hujungnya baris dhammah ataupun dia adalah isim yang marfu'. Yang marfu. Isim yang marfu'. Okey. Tuan-tuan, satu lagi saya nak tekankan juga, bila sebut marfu' ni dalam kepala kita fikir dhammah je. Baris dhammah. Walaupun marfu' tu dia pelbagai ya. Dia pelbagai. Ada dalam diagram kita warna ungu A tu. Tapi paling utama dalam kepala kita dia sebut marfu' dhammah. Jom kita tengok sikit ya. Ini ada yang mungkin kali pertama dengar kan. Dia sebut marfu', isim yang marfu', maka kita kena faham itu adalah isim yang hujungnya baris dhammah. Baris depan lah kalau kita nak sebut baris Melayu. Okey. Kemudian dia ada isim yang mansub. Di atas. Bila sebut mansub bermakna isim yang hujungnya baris atas. Baris depan ke baris atas tak kisahlah sama ada bertanwin ataupun tidak bertanwin ya. Bila kita sebut majrur, majrur bukan majbur, Pakistan. Majrur kasrah. Majrur kasrah hujungnya baris kasrah. Baris bawah. Okey. Jadi kita kena tangkap sikitlah dia punya tu istilah-istilah tu. Selalu mansub tu fathah, majrur tu kasrah kita belajar. Okey. Jadi tak kisahlah sama ada dia bertanwin ataupun tidak. Okey. Seterusnya tuan-tuan. Saya zahaba Zaidun ilal masjid. Telah pergi oleh Zaid ke masjid. Jadi kita juga kena ingat cara penterjemahan ini saya sebut di hujung-hujung sesi pada minggu lepas. Cara penterjemahan lama fa'il ni bila kita nak terjemah dia kita tambah perkataan apa? Oleh. Telah pergi oleh Zaid ke masjid. Oleh.
Okey. Jadi fa'il dia dalam bentuk isim yang marfu'. Kerana apa? Boleh macam ni sebab apa? Sebab fi'il dia melibatkan dhamir huwa. Wah. Dah apa? Okey. Seterusnya, fa'il kita boleh jumpa dia dalam bentuk DYT. Dalam bentuk DYT ataupun dhamir mustatir. DYT dhamir yang tersembunyi dalam kalimat fi'il tersebut. Ini kita kena rujuk diagram warna kuning A lah untuk kita tahu untuk kita tahu siapakah pelaku kepada perbuatan tersebut. Contoh kita buat zahabu ila as-suqi. Okey, zahabu. Mana fi'il dia? Ini dia. Zahabu ni fi'il. Fi'il madhi. Baik, tuan-tuan, dalam macam ni keadaan dia, ada tak isim yang marfu'? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada isim yang marfu', bermakna kita kena tengok Mustatir. dalam DYT. kalimat fi'il ini apakah DYT. DYT. Jadi kita kena teka dulu. Zahabu ni fi'il apa? Fi'il madhi. Zahabu fi'il madhi. Jom kita tengok diagram warna kuning A, kolom fi'il madhi. Sebab tuan-tuan teka di fi'il madhi. Apakah dhamir tersembunyi dekat dia? Dhamir home. Dhamir home. Apa makna home? Mereka semua. Mereka semua lelaki. Jadi home inilah yang menjadi fa'ilnya. Jadi cara penterjemahan dia macam mana? Zahabu ila suqi, telah pergi oleh mereka. Telah pergi oleh mereka ke pasar. Yang penting ini dapatkan fa'il dia. Kerana setiap fi'il mesti ada fa'il. Baik. Baik, kita ringkaskan sebelum kita masuk kepada maf'ulun bih. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Setiap perbuatan, kata kerja mesti ada fa'il. Okey, tuan-tuan, fa'il boleh kita jumpa dalam bentuk isim yang marfu' sekiranya fi'il tersebut melibatkan dhamir huwa ataupun dhamir hiya. Okey, cara yang kedua, fa'il boleh kita jumpa dalam bentuk DYT. Ini melibatkan semua jenis fi'il lah. Fi'il yang melibatkan semua dhamir-dhamir. Huwa ke, huma ke, hum ke, hiya ke. Okey, cara DYT ni boleh kita jumpa dalam semua jenis fi'il. Okey, contohnya zahabu ila suqi, zahabu telah pergi. Mana fa'ilnya? DYT, dhamir yang tersembunyi dalam kalimat zahabu. Kita kena teka dulu, zahabu ni fi'il apa? Fi'il madhi. Maka dekat situ kita akan carilah bentuk fi'il madhi yang hujungnya ada waw alif, rupa-rupanya ada dhamir hum. Maka hum inilah yang jadi fa'il. Kalau kita buat dalam bentuk fi'il mudhari', jom kita cuba dalam bentuk fi'il mudhari', tuan-tuan ya. Okey, fi'il mudhari' punya contoh. Tadhhabina ila suqi. Tadhhabina ila akan suq je kan? Pergi ke mana? Salah contoh al-madrasah, sekolah. Tadhhabina ila al-madrasati. Ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tuan-tuan. Kolom fi'il mudhari', diagram warna kolom fi'il mudhari'. Apa DYT dia? Okey, ini fi'il. Ada tak selepasnya isim yang marfu'? Tak ada. Tak ada, kita pakai DYT lah. Okey, apa dhamir dia untuk fi'il Anti.
Anti. Anti, syukran. Okey, ada dhamir anti. Anti maknanya apa? Engkau seorang perempuan. Orang Perempuan. Maka anti inilah yang jadi Tapi nak fa'il. itu. Jadi cara terjemahan dia macam mana? Kita mulakan dengan kata kerja. Telah pergi Pergi. oleh engkau wanita. Sedang oleh kamu, awak wanita, oleh engkau awak, wanita. oleh Engkau engkau wanita. wanita Oleh ila engkau ya perempuan ke sekolah. sekolah. Begitu ya. Tadhabina ila madrasah, sedang pergi. Fi'il mudhari' cara terjemahan dia sedang Sedang berasa pergi. ataupun pergi. akan. Sedang. Kita ambil sedang lah contoh. Sedang pergi oleh engkau. Yang pergi tu siapa? Engkau. Engkau perempuan. Ila ke al-madrasah, sekolah. Ya. Jadi yang penting kita jumpa fa'il dia dah. Boleh ibu-ibu, ayah-ayah. Berapa orang ayah hari ni? Tuan Haji Husin dan juga Tuan Haji Ridwan. Okey, jom kita tengok dia punya maf'ulun bih pula. Boleh? Tengok. InsyaAllah. Maafi Okey. muskilah Ustaz. Mafi muskilah. Alas. Wasil dia kata. Sambung dia dah. Sambung. Okey, setiap ayat fi'liyah bila ada fi'il mesti ada fa'il. Itu cerita dia, mesti ada fa'il. Tetapi maf'ulun bih itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Apa cerita maf'ulun bih itu? Maf'ulun bih itu apa dia? Sebelum tuan-tuan tengok. Maf'ulun bih. Bangun, kena Yang buat. tersembunyi dengan fi'il. Kena buat. Bangun, kena buat. Kena buat ataupun maksud. Bangun, dah bangun kena buat. Maf'ulun bih ni kalau terjemah dalam bahasa Melayu kita sebut apa? Mangsa ataupun objek. Mangsa. Mangsa ataupun objek. Objek. Okay, kita tulis dulu maf'ulun bih. Tulisan Arab. Maf'ul bihi. Kita sebut maf'ul bih. Bagaimana tu? Okey nah? Maf'ulun bih. Kalau dalam kaedah kita ni, pusar ni, kita ringkaskan dia. Kita tulis MB. Apa itu maksud MB? Maf'ul bih. bih. Maf'ul bih. Okey. MB saja. Okey, contoh ayat dalam bahasa Melayu dulu kita buat. Telah melihat oleh Azrin. Azrin lah. Telah melihat oleh Zaid. Telah melihat oleh Zaid akan Fatimah. Contoh nah. Telah melihat oleh Zaid akan Fatimah. Okey, apa perbuatan dia kat situ? Melihat. Perbuatan dia melihat. Hmm. Siapa pelaku kepada perbuatan tu? Zaid. Zaid sebagai pelaku. Zaid kena baris apa? Fatimah. Zaid kena baris dhammah. Doma. Telah melihat oleh Zaidun akan Fatimah. Siapa yang kena lihat? Fatimah. Mangsa lihat siapa dia? Fatimah. Fatimah. Yang dilihat Fatimah. Dialah jadi maf'ulun bih. Okey, jom kita tukar ayat tu ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni kita ambil contoh kita kata nazara. Nazara boleh, ra'a boleh. Kita ambil nazara lah. Nazara Zaidun. Siapa tengok tadi? Zaid Zaid tengok dia kena beri apa? Beri depan lah. Sebab dia depan. Dhamma. Zaid. Nazara Zaidun Fatimata. Fatimah baris apa ni? Atas. Fathah. Baris fathah. Fathah. Kenapa dia baris fathah? Ada maf'ulun bih. Sebab dia maf'ulun bih. Yang jadi mangsa dia kena mansub. Dari atas. Mansub. Dia kena mansub. Mansub.
Mansub. Cuma Fatimah ni dia perkataan yang tak boleh diletakkan tanwin. Tu je nak beritahu. Ada perkataan bahasa Arab yang tak boleh terima tanwin. Mamnu unsur. Mamnu nasab. Tak apa, itu biar dulu Yang penting dia baris atas lah tuan-tuan. Okey, jadi kalau kita pecahkan nazara ni fi'il apa ni agak-agak? Fi'il madhi. Fi'il Fi'il madi. Huwa. madhi ke fi'il mudhari' tak kisah, yang penting fi'il. Ada dhamir apa kat sini? Huwa kan? Huwa. Zaidun jadi apa? Fa'il. Fa'il. Cara penterjemahan fa'il kita letak apa? Oleh. Oleh Zaidun. Kita tambah kalimah oleh. Fatimah jadi apa? Maf'ulun. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Mansub. Cara penterjemahan maf'ulun bih ikut kitab-kitab lama, dia tambah perkataan akan. Ini bukan akan fi'il mudhari' tu dah. Dia menunjukkan kata itulah objek yang kena buat ataupun yang dilihat. Kalau kat sini lah. Akan Fatimah. Telah melihat oleh Zaid akan Fatimah. Fatimah. Okey, tuan. Selesai lah. Kalau kita buat contoh lain pula. Sebab tu jangan tertukar Jangan tertukar baris. Apa tertukar baris? Baris fa'il, baris dhammah ataupun marfu'. Kalau Fatimah maf'ulun bih dia mansub. Mansub. Kalau tukar baris nanti tukarlah pelaku dia. Makna dia kan? Pelaku dia bertukar. Bertukar. Bagi nampak kekeliruan tu, kita buat contoh Zaid pukul Ali. Telah memukul oleh Zaid akan Ali. Siapa yang pukul? Zaid. Yang pukul. Siapa yang jadi objek yang kena pukul? Ali. Ali. Jadi yang nak baris marfu' siapa dia? Yang nak marfu' siapa? Zaid. Zaid. Mangsa kenapa Mansub. Mansub. Jom. Telah memukul Arab kata apa? Daraba. Daraba. Daraba Zaidun. Daraba Zaidun. Aliyan. Aliyan. Syukran. Warna merah, no? Daraba Zaidun Aliyan. Telah memukul oleh Zaid akan Ali. Jadi ayat bahasa Arab ni nak tahu siapa buat tu, tengok baris dia. Nak tahu siapa jadi mangsa tu, tengok baris dia. Akan Ali. Okey. Fi'ilnya, siapa fa'il dia dan siapa yang kena mangsa. Boleh. Jadi kalau kita tertukar baris, maka tertukarlah pelaku dan juga mangsanya. Dia tak kisah. Saya nak beritahu, tak kisah. Kadang-kadang fa'il ni boleh duduk kat belakang. Maf'ulun bih boleh duduk kat depan. Contohnya, kalau kita nak tukar, Ali duduk kat sini, Zaid duduk kat sini. Boleh tak? Tapi Ali tetap kena pukul. Daraba Aliyan Zaidun. Boleh tak? Dari susunan tak ada masalah, boleh je. Arab kata tak ada masalah. Sebab apa? Yang paling penting tengok baris. Jadi kalau kita buat contoh dari sudut pertukaran kedudukan, kita kata daraba Aliyan Zaidun. Dekat sini siapa yang pemukul? Zaidun. Zaid tetap sebagai pemukul. Mangsa kena pukul? Aliyan. Sebab Ali baris tak ada.
Zaidun Man. barisnya Doma. Marfu. marfu. Jadi fa'ilnya muakhar Ustaz. Ya, fa'il duduk belakang lah. Muakhir. Kenapa dia buat macam ni? Adalah sebab dia kadang-kadang dia nak ketengahkan, dia nak sebut dulu mangsa tu. Jadi pemukul tu dia, pelaku tu dia belakangkan sikit. Dia nak highlight Ali ni lebih. Itu tujuan dia kadang-kadang. Tak ada masalah, yang penting baris kena betul. Kalau tuan-tuan nak sebut Zaid yang memukul Ali ataupun Ali kena pukul, tiba-tiba Ali baris depan. Aliun Zaidan. Kita nak cerita Zaid yang memukul. Tiba-tiba kita tertukar. Ali baris depan, maka Ali lah yang memukul. Itu fakta di mahkamah tu nanti salah, hakim salah ambil tindakan. Kalau baris salah hukum orang. Salah baris salah. Mati kau. Memang. Jangan main baris orang Arab ni. Ya, betul. Zalim. Okey. Boleh? Ini kita bagi simpul contoh lah. Kita tengok ayat-ayat yang panjang. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, puan-puan sekalian. Baik, ini secara asasnya maf'ulun bih. Fokus kita pada maf'ulun bih. Nazara. Zaidun. Ini Fatimah maf'ulun bih. Hmm. Siapa? Ali ni. Okey. Kita bulatkan tu. MB belakang. Ni semua MB. Semua ni ya. Okey. Itu cara yang pertama lah kalau kita nak tengok maf'ulun bih tu. Cara yang pertama. Ada tak cara yang kedua? Ada. Cara yang kedua nak kenal maf'ulun bih dalam sesuatu ayat? Ada. Macam mana? Tengok sini. Kita tulis kat sini lah. Okey, ini kita kata cara yang pertama. Cara yang pertama kat sini. Oh. Apa dia cara yang pertama tadi? Isim yang Yang masuk. kita tengok dalam ayat tu isim yang mansub. Apa tu mansub? Hujungnya baris atas. Mansub. Mansub hujungnya baris atas Atas. Okey, cara yang kedua. Bagi contoh dulu. Cara yang kedua, kita sambungkan dhamir muttasil dengan perkataan fi'il. Contoh Darabahu. Kita ambil contoh ni. Daraba Darabahu. Ni daraba fi'il apa? Fi'il madhi tadi. Daraba. Hu ni apa? UIT. Tak. Hu ni dhamir. Tak. Mutasil. Mutasil. Mutasil Baik, dhamir mutasil. Mutasil. PM, no? Dhamir mutasil. Dhamir melekat lah kita kata. Dhamir mutasil tu kita kata dhamir melekat. Okey, dia melekat dengan apa ni? Fi'il. Daraba fi'il kan? Fi'il madhi. Fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke tak kisah, yang penting dia fi'il. Fi'il. Dia bukan isim tetapi dia fi'il. Jadi dhamir ini, dhamir muttasil hu ni, dia melekat dengan fi'il. Maka natijahnya apa? Natijahnya dhamir muttasil ini dia jadi maf'ulun bih. Darabahu. Baris bawah tak boleh Ustaz. Tak boleh. Mesti depan ya. Ya, mesti depan. Sebelumnya itu apa nama ni, ada Darabahu. baris atas. Atas. Darabahu. Dia telah memukul oleh Baik. nya. Nak jelmakan, kita nak jelmakan ataupun nak zahirkan pelakunya. Kita nak sebut Zaid tu sebagai tukang pukul. Tukang pukul lah. Sebagai fa'il. Kita nak tulis kat mana?
Nak tulis kat mana Zaid tu? Huwa. Kita tulis Daraba. DYT. DYT. Darabahu. DYT. Boleh. Kita jelmakan pun boleh. Kalau kita Hmm. jelmakan, kita buat begini. Darabahu Zaidun. Darabahu Zaidun. Zaid ni jadi apa? Fa'il. Fa'il lah. Fa'il. Bukti kata dia fa'il. Baris depan. Dhammah ataupun baris depan. Marfu' lah. Darabahu Zaidun. Saya terjemahkan. Telah memukul akan dia. Ni maf'ul bih dulu ni. Akan Kan dia. dia tu siapa? Dia tu Ali lah. Ali. Ali lah kena pukul. Ali. Okay. Oleh Zaid. Oleh Zaidun. Zaid ni kita sebut sebagai Hmm. fa'il. Itu kalau kita nak jelmakan Zaid tu ataupun nak sebut Zaid tu secara zahir, pelaku tu secara zahir. Kalau kita nak padam, boleh tak? Boleh je. Catat dulu tuan-tuan. Boleh. Boleh saya sambung? Tak ada jawapan, saya tunggu dulu lah. Tengah tulis. Tengah tulis. Bagus. InsyaAllah, insyaAllah. Tentang beritahu lah, takut nanti. Ni. Apa ni? Sambil-sambil aku ada soalan. Cara yang kedua ni. Ada sikit. Nak memaham. Keliru. Ada sikit Okay, tak apa. Kalau ada sikit tu, saya padam balik nanti kita buat contoh yang lain lah. Yalah. Doma. Ustaz, kalau dia tak ada Zaidun, Darabahu, dia jadi macam mana? Dia jadi DYT. Fa'il tu DYT. Dia telah memukul je lah. Betul. Dia telah memukul. Dia telah memukul akannya. Akannya. Ataupun kita nak terjemah elok, telah memukul olehnya akannya. Darabahu. Itu pun dah kira maf'ulun bih nak. Dah ada. Lebih mana-mana dhamir muttasil. Tak apa, contoh boleh. DYT. Daraba tu dah ada huwa, dia dah ada fa'il, dia dah ada fi'il, dah ada fa'il, dah ada ni. Darabahu. Yes, rabahu. Dah boleh saya sambung. Dah boleh Ustaz. Okey, baik. Gini, darabahu Zaidun telah memukul akannya. Kannya. Nya ni lah. Nya ni Ali. Zaidun oleh Zaid. Oleh Zaidun. Jadi, kaedah yang kedua ni apa dia kata? Dhamir melekat dengan fi'il. Dengan fi'il. Dhamir yang melekat dengan fi'il. Dhamir melekat dengan fi'il. Ni dhamir ni melekat DM. Bukan Dhamir DYT, muttasil. Yang melekat. Dia ada DM, dhamir muttasil. Ini dekat mana ni? Diagram warna pink A. Cuba tengok pink A. Ada tak dhamir muttasil? Ada. Ada daripada atas sampai bawah tu kan? Ada 14. Semua dhamir muttasil. Kalau dia melekat dengan fi'il, dialah yang jadi maf'ulun bih. Belum bi. Okey? Yep. Yang panggil dhamir melekat. Satu lagi DYT yang kita sebut tadi, DYT tu. Sembunyi. DYT ni dhamir yang tersembunyi. Yang tersembunyi tu dia duduk dalam perkataan Daraba. dalam ni. Dia duduk dalam perut daraba ni. Terang dan nyata ayat ni. Pendek aja ya. Ya. Dia maksud Baik. Ini kita panggil apa? DM.
DM. Domir mutasil. Panggil dhamir muttasil. Yang dalam ni kita panggil DYT. DYT. Dalam statik DYT. Okey. Mustatil. Jadi kalau kita buat ayat begini tuan-tuan ya. Saya padam ini dah. Saya padam ni. Padam. Palas. Okey, kita buat contoh daripada fi'il madhi jugalah. Saja je nak buat contoh daripada fi'il madhi. Kita buat begini. Darabuhu. Darabuhu. Asalnya di sini ada alif. Asalnya ada alif ya. Ada. Kita lekatkan dia dengan dhamir muttasil. Darabuhu. Alif Bunyi dhamir muttasil. Oh. Ini kita punya apa? Dhamir Mutasil. Mutasil. Darabu ni apa? Fi'il. DYT. Mereka. DYT. Dia punya ayat bila ada fi'il mesti ada fa'il. Fa'il. Okey, mana fa'il untuk fi'il? Darabu. Tapi ada DYT. DYT. Okey, ada dhamir yang tersembunyi dalam kalimat fi'il madhi yang hujungnya ada waw alif pada asalnya. Darabu. Apa DYT kat kalimat darabu? Home. Mereka. Home. Dia punya DYT dia dhamir yang tersembunyi dalam kalimat ni fi'il madhi yang hujungnya ada waw macam ni adalah dhamir hum. Home. Jadi hum inilah yang kita sebut dia sebagai fa'il. Fa'il. So dhamir yang melekat dengan fi'il apa dia punya sifir dia? Dhamir yang Maf'ulun melekat dengan fi'il jadi Maf'ulun bi. By MB. MB. Menteri besar. Ya. Jadi cara terjemah darabuhu telah memukul Telah memukul Oleh mereka akan dia. dia. Boleh? Boleh. Cantik Ustaz. Oh, Jamil. Jadi dan bahasa Arab dia nak ringkas-ringkas dia. Ringkas dia. telah memukul Cuma nak ingatlah dia punya dhamir tu kan. Hmm. Tu kena pegang diagram sikit lah. Orang kata domain mesti hafal betul. Tak hafal domain susah nak jalan. Hai, tak rehat belum lagi Ustaz? Dia takut pusing awal, kita rehat dulu kan. Okey, bolehlah kita rehat sekali lagi. Okey, catat. Rehat. Dia nak bermain jap. Okey. Yang nak mencatat, catat dulu. Dah. Very simple Ustaz. Okey, very simple. Jadi saya nak padam contoh ni, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Cara yang pertama, maf'ulun bih, kita boleh nampak dalam bentuk isim yang mansub. Mansub. Cara yang kedua, nak tengok maf'ulun bih, kita kata apa? DM, DF. Jadi Allah, hilang nombor saya. DM. Cara yang kedua, ialah kita sebut DM, domain mutasil dengan fi'il. Maksudnya domain melekat dengan fi'il. Jawapannya apa? Maf'ulun B. Jadi cara yang pertama nak kenal maf'ulun bih, tengok ada tak isim yang mansub dekat situ. Mansub. Kalau tak ada, kita pakai DM, DF. domain yang melekat dengan fi'il, itulah maf'ulun bihnya. Allahu a'lam, kita rehat dulu nah. Sekali kita sambung. Yes. Jangan pergi mana-mana. Ya, ana afham. Syukran ya. Azhabu ila toilet. Zawi toilet. Toilet apa? Cakap Arab lah, betul-betul. Hammam dia. Tamam. Okey, Ada solat tak buka, tamam. pukul 9.50, pukul 10 kita jumpa insya-Allah nah. Okey, 10 ya.